wabarakatuh. Ila hadrati sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin. Salawatullahi wassalamuhu alaihi wa alaihim ajma'in wa ala ali kulli wassahabati wal karamati wa tabi'in wa tabi'in tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin wa ila arwahi walidina wa muallimina wa dhawi huquqi alaina ajma'in wa khususan ila hadrati al-alim al-alamah al-imam an-Nawawi syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji tertentu bagi Allah, Tuhan yang memelihara dan mentadbirkan sekalian alam. Ar-Rahmanir Rahim, yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita sama-sama panjatkan syukur kehadrat-Allah Subhanahu wa taala yang dengan limpah dan kurnianya diizin oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita pada pagi ini untuk kita sama-sama menyambung kuliah pengajian kitab kita, iaitu kitab Nasaihul Ibad yang dikarang oleh Al-Imam An-Nawawi. Yang moga-moga dengan pengajian kita ini akan membuahkan hasil untuk kita dipermudahkan untuk sampai kepada syurga Allah nanti di hari akhirat kelak, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Kerana berkata hukama, man sara ala darbi wasal. Barang siapa yang berjalan pada jalannya, maka ia akan sampai kepadanya. Yang saya hormati pengerusi masjid dan seluruh saf kepimpinannya, para imam, para bilal, tuan-tuan siap yang tak dapat kita nak sebutkan namanya satu persatu, yang amat-amat disanjungi para asatizah, alim-alim ulama, tuan-tuan guru, ustaz ataupun ustazah yang mungkin hadir pada pagi ini, mohonlah ditegur kepada hamba yang fakir dalam bidang ilmu ini. Sekiranya apa yang disampaikan dan dikongsikan ada salah dan silapnya, yang kita kasihi ayah-ayah, ibu-ibu, pemuda-pemudi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kita sambung 96 ya cuba. Betul. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana wa iyyakum bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Kata pengarang kitab, sepanjang hayatnya dengan sekuat tenaga Abu Zar radhiyallahu anhu memikul panji dan prinsip-prinsip utama yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kedua sahabatnya.
Ibarat ia menjadi tiang bagi orang yang berjaya menjaga amanah. Kerana itu ianya dijadikan guru utama bagi menghindarkan diri dari godaan dan tipu daya jawatan dan harta kekayaan. Baik, ni kita sambung lagi berkenaan dengan, tak habis lagi, berkenaan dengan cerita Abu Zar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat Nabi yang hidupnya ini kuat dengan zuhud daripada dunia. Maksud zuhud dunia ni maknanya hatinya tidak mencintai dunia. Memiliki dunia tak mengapa, tapi jangan sampai mencintainya. Ni kadang-kadang milik tak lagi, cinta dah. Ada orang belum dapat lagi dunia, tapi cinta dah. Duit tak ada sangat lagi, rumah pun tak taruh mana sangat. Orang nampak macam orang susah je, orang biasa je. Tapi hati tu dah cinta sangat lah dunia. Sampai dia kata, kalau aku kaya lah, aku nak beli ni, itu menunjukkan tu belum dia milik, dah cinta dah. Kalau dia milik, lebih lagi. Sebab itu kita ni milik dunia tu tak apa, tapi jangan sampai tahap cinta. Ada rezeki Allah bagi, rumah yang agak selesa, kenderaan yang agak selesa, kehidupan dengan rezeki gaji yang orang cakap apa, bolehlah untuk menampung kehidupan sekeluarga. Tak mengapa, tak salah, walaupun banyak mana sekalipun. Tapi jangan sampai tahap mencintainya. Maksud mencintainya sampai orang cakap apa, kedekut pahit, sampai tak boleh nak sedekah, tak boleh nak, sampai dia berkira-kira dengan jalan Allah. Itu baru maksud dia mencintai dunia. Tapi kalau dia tak kisah dengan harta yang dia ada untuk digunakan pada jalan Allah, itu menunjukkan dia bukan mencintai dunia, walaupun dia memiliki dunia. Baik, ini kita tengok kisah daripada seorang sahabat Nabi yang namanya Abu Zar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Jadi kata dalam kitab ni, sepanjang hayatnya, hayat Abu Zar, hayat hidup dia, dengan sekuat tenaga Abu Zar radhiyallahu anhu memikul panji dan prinsip-prinsip utama. Abu Zar ni sungguh-sungguh dia memegang panji dan prinsip, maksudnya dia memegang apa yang dibawa datang oleh Rasulullah yang diajarkan, sebab beliau antara sahabat yang mengaji secara terus dengan baginda Nabi SAW. Jadi dia memegang sungguh-sungguh panji dan prinsip-prinsip utama yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan kedua sahabatnya. Siapa kedua sahabat tu? Itu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan juga Sayyidina Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu. Ibarat ia menjadi tiang bagi orang yang berjaya menjaga amanah. Ibarat ia menjadi tiang ni maknanya menjadi contoh, role model kepada orang yang disimbolkan sebagai orang yang berjaya menjaga amanah. Walaupun ada pegang apa jawatan dan sebagainya, dia pegang itu dengan rasa amanah, bukan dengan rasa untuk mengaut keuntungan dunia. Kerana itu ianya dijadikan guru utama atas sebab sifat dan sikap dia begitu, maka dia ni dijadikan sebagai guru utama, orang rujuk kepada dia bagi menghindarkan diri dari godaan dan tipu daya jawatan dan harta kekayaan. Jadi kita jangan sampai tertipu dengan jawatan dan harta kekayaan. Memiliki jawatan tak mengapa, tapi jangan sampai tertipu dengan jawatan. Maksud tertipu dengan jawatan, dia menyangka dengan jawatan yang dia ada, dia boleh buat apa saja. Dia rasa jawatan dia besar, dia boleh buat itu, boleh buat ini. Jawatan tidak kekal. Jawatan boleh berubah. Tak? Sebab tu kita kena, orang cakap apa? Jangan sampai terlalu meletakkan jawatan tu segala-galanya. Sehingga kan hari ini orang berebut-rebut nakkan jawatan. Jawatan nombor 1 dalam negara kita, Perdana Menteri. Pakat duk berebut semua. Ni pula kata, tak tahulah duk viral, duk kata
ada 120 SD dah hantar nama kepada Agong. Kan? Itu nak menunjukkan, bukan kita nak ulas politik ke apa, tapi nak menunjukkan jawatan tak kekal. Lepas tu kita jangan pegang rasa kalau aku ada jawatan, aku boleh buat itu, boleh buat ini. Belum tentu. Silap-silap kita duduk atas, boleh duduk di bawah sekali pun boleh. Allah boleh ubah semua tu. Sebab tu itu yang dimaksudkan oleh Abu Zar sebagai tipu daya jawatan. Dan juga harta kekayaan. Setengah orang pula bukan pasal jawatan, tapi pasal harta. Dia menyangka harta yang dia ada, dia boleh buat apa saja. Dia boleh beli orang, dia boleh pengaruh orang, sampai orang kena tunduk dengan dia, orang kena dengar cakap dia. Sebab apa? Sebab dia ada harta banyak. Dia boleh bayar orang itu gini. Sedangkan harta itu pun Allah boleh hancurkan. Boleh kita tengok seperti mana apa yang berlaku kepada Qarun. Kalau contoh dari sudut harta kekayaan, boleh kita tengok apa yang berlaku pada Qarun. Kalau dari sudut jawatan, kita boleh tengok contoh apa yang berlaku pada Fir'aun. Fir'aun simbol seorang yang berjawatan tinggi, Allah jatuhkan dia. Adapun Qarun, Allah tunjukkan pula seorang yang cakap memiliki harta yang banyak, tapi akhirnya Allah hancurkan dia. Jadi itu bukan segala-galanya. Pada suatu kali, ia menerima tawaran, yakni Abu Zar. Dia terima tawaran berupa satu jawatan sebagai Amir. Amir ni gubernur. Kalau zaman dulu Khalifah ni macam Perdana Menteri. Kemudian di setiap negeri tu, kalau kita tempat kita panggil Menteri Besar. Kalau zaman tu dipanggil gubernur. Gubernur ni macam Menteri Besar lah. Dia jaga satu kawasan besar. Tapi bukan macam kita, kalau jaga Menteri Besar, jaga negeri tak besar mana. Macam Perak tak besar mana. Zaman dulu Khalifah ni, Daulah Islamiah ni, negara Islam ni gabung tu. Syria, Iraq, Afghanistan, itu semua. Mesir, Arab Saudi pun, itu semua di bawah tanah kekuasaan Daulah Islamiah. Jadi kalau seorang gubernur, dia akan jaga macam satu Iraq tu, satu gubernur. Contoh macam tu. Hari ni dah dipecah-pecahkan. Kalau dulu itu semua di bawah satu payung yang sama. Itu di bawah satu khilafah. Jadi Abu Zar Al-Ghifari ni, dia pernah ditawarkan satu jawatan sebagai Amir, ataupun kita sebut gubernur di Iraq. Dia jadi gubernur Iraq. Orang bagi tawaran jawatan kat dia. Katanya, dia jawab balik, demi Allah Subhanahu wa ta'ala, tuan-tuan tidak akan dapat memancingku dengan dunia itu untuk selama-lamanya. Kuatlah Abu Zar punya zuhud, sampai orang lawa kat dia, offer kat dia jawatan gubernur Amir Iraq, dia boleh tolak. Sehingga dia kata, demi Allah, tuan-tuan tak dapat nak memancing aku dengan dunia itu untuk selama-lamanya. Sikit dia tak ada heran. Bukan pasal sahabat-sahabat lain yang pegang jawatan gubernur tu salah, tidak. Tapi nak menunjukkan di sini bahawa Abu Zar ni, dia tidak terliur dengan sebarang jawatan, walaupun jawatan tu adalah jawatan yang sangat besar. Ibarat contohlah, kalau kita bayangkan situasi macam ni berlaku kat kita. Ada orang offer kat kita jadi Menteri Besar Perak. Tiba-tiba kita nak tolak. Bukan senang. Paling-paling tidak pun kita jawab, nanti balik saya fikir dulu. Itu kita lah. Tapi kalau Abu Zar, dan tu juga terus dia tolak. Tapi bukanlah maksudnya kita suruh tolak tak. Tapi nak cerita sifat Abu Zar ni, dia memang tak terliur langsung soal-soal jawatan dan sebagainya. Bukan orang yang pegang jawatan tu mesti jahat, tidak. Mesti salah, tidak. Cuma nak cerita sini bahawa Abu Zar, dia tak terliur dengan barang-barang dunia. Walaupun yang di-offer pada dia suatu benda yang besar, suatu benda yang hebat. Pada hari yang lain pula, ni hari lain pula, seorang sahabat yang lain, tak disebut namanya, melihatnya memakai jubah usang. Abu Zar pakai jubah lusuh saja, jubah koyak gitu. Jubah tu usang, nampak buruk aja jubahnya. Maka katanya sahabat tadi tu, bukankah tuan
masih mempunyai baju yang lain? Kata, bukan ada baju lain ke? Beberapa hari yang lalu saya lihat tuan ada mempunyai 2 helai baju baru. Sebab sebelum-sebelum ni dia kata saya nampak awak ada pakai 2 helai baju yang lain, yang baru. Jawab Abu Zar, wahai putera saudaraku, anak saudara dia, yang sahabat ni, kedua itu telah kuberikan kepada orang yang lebih memerlukan daripadaku. Dia ada 2 helai jubah yang baru. Orang tu tanya, mana pergi jubah yang baru? Sebelum ni aku tengok kamu ada pakai. Dia kata, aku bagi dah pada orang lain yang orang itu lebih memerlukan daripada aku. Dia ada 3 helai dia baju. 2 helai itu baru. 2 helai itu yang baru tu dia bagi kat orang. Yang lusuh dia. Kalau kita balik. Yang lusuh tu bagi kat orang. Yang baru dia kita pakai. Dia kata, ni pelajaran ni sebagaimana cerminan kepada kita baliklah. Paling tidak kalau kita tak boleh nak ikut sebiji-sebiji macam Abu Zar, paling tidak kita sedar balik diri kita lah. Gitu. Abu Zar ni dahsyat. Dia tak terliur langsung dengan kehebatan-kehebatan dunia. Kalau kita mesti rasa malu nak pakai jubah buruk-buruk. Kan? Jubah lebih kurang. Duduk pekan, bandar, manjung setiawan. Akan nak pakai jubah ini. Kan? Tapi macam Abu Zar punya style, dia bukan kira. Tak kisah orang nak pandang dia buruk ke apa ke. Tapi yang difikirkan ialah pandangan Tuhan kepada dia. Sampai dia sanggup memberikan sesuatu yang baru dekat orang lain, yang lama dia pakai. Kata sahabat itu pula, sahabat yang tadi yang cakap dengan dia tu, demi Allah, Tuhan juga memerlukannya. Tapi sahabat ni pula kata, tapi aku tengok kau pun perlukan baju tu sebab tengok Abu Zar pun macam orang susah tak? Abu Zar menjawab, ampunilah ya Allah. Ampunilah yang Allah. Ampunilah ya Allah. Sebenarnya ya Allah tu. Ampunilah ya Allah. Maksudnya, ampunilah orang yang cakap tu. Abu Zar cakap kat dia balik. Engkau terlalu membesarkan dunia. Dia tuduh orang tu pula membesarkan dunia. Itu kata. Hati orang kalau dah zuhud. Macam tu. Tidakkah engkau lihat burdah yang saya pakai ni? Burdah. Kain. Dan saya punya satu lagi untuk solat Jumaat. Dia kata, dia tak ada baju tapi dia ada kain. Dia kata, tak ke kamu tengok saya ada kain macam ni? Kain macam ni? Macam ni. Kain untuk lapik baju, lapik badan. Kain untuk tutup badan. Tidakkah kau lihat burdah yang saya pakai ni? Dia kata. Dan saya punya satu lagi. Saya ada satu lagi kain untuk solat Jumaat. Memadai ada kain pun cukup dah. Kita takkan gamak nak pakai kain saja. Kan? Kita mesti nak pakai baju. Ni dia kata, saya ada kain dah kan. Saya ada satu lagi kain untuk solat Jumaat. Saya mempunyai seekor kambing untuk diperah susunya. Dia rasa dia ada seekor kambing tu kaya dah. Bukan sampai 100 ekor, seekor je. Saya mempunyai seekor kambing untuk diperah susunya. Itu pun dia dah rasa nikmat dah. Dia dah rasa Allah bagi cukup nikmat dah kat dia. Dia rasa macam dia tu kaya dah. Sebab itulah, persoalan kaya ni bukan pada ukuran orang lain. Bukan orang lain kena tengok kita kaya. Tapi kita sendiri yang melihat kita ni kaya ke tak kaya. Kalau kita merasakan diri kita ni dah cukup kaya, syukur kita. Aku ni kaya dah lah ni, ada rumah sebiji, boleh ha. Walaupun rumah tak besar mana, tapi cukup lah, katil tempat tidur ada, set sofa ada, televisyen ada, kereta ada, walaupun sebiji je, walaupun kancil, contoh. Kan? Tapi ada kat kereta, boleh ha, kaya lah tu. Ada kat motosikal, boleh buat pergi kedai. Kan? Ada kerja. Dia rasa diri dia cukup kaya dah, dia syukur dah. Tapi ada orang, dia merasakan diri dia masih miskin. Sebab tu dia rasa tak pernah cukup. Tak puas lagi ni. Mana cukup lagi, aku nak lagi, nak lagi, nak lagi. Akhirnya membawa kepada hati dia mencintai dunia. Itu yang terkejar-kejar dunia. Bahayanya cinta dunia, sampai satu tahap, dia akan sanggup, orang cakap apa, menjatuhkan orang lain demi supaya dia berjaya. Sehingga kan yang asalnya yang halal dia diambil, tapi kalau sampai menebal cinta dunianya,
Sehingga yang haram pun dia sapu, kata Tok Guru. Sebab dia tak kira dah halal haram, yang penting aku mesti kaya. Sampai tahap itu. Satu bahayanya cinta dunia ni. Satu kita pandang apa yang kita ada ni, kaya dah lah ni. Okey lah ni, ada duit lah ni. Cuma kalau Allah tambahkan lagi rezeki kita, Alhamdulillah. Tapi jangan sampai tahap kita nak mengejar-ngejar, mencintai kekayaan sehingga berlumba-lumba pada mata manusia, pada mata orang lain. Jadi kita pandang kekayaan tu diri kita sendiri. Jangan duk sibuk dengan apa pandangan orang terhadap kita. Cuma kita ni terbalik. Kita nak orang pandang kita kaya. Itu masalah. Tapi kalau memadai kita dah nampak diri kita kaya, kita akan timbul rasa syukur kepada Allah. Macam Abu Zar lah. Abu Zar kata, dia kata kat sahabat ni kata, aku tengok kau yang memerlukan jubah baru. Abu Zar kata, ampunilah ya Allah dia ni. Kan? Engkau ni terlalu besarkan dunia. Abu Zar kata dekat kawan tu. Dekat sahabat dia. Dia kata, kamu tengok ni, aku dah ada kain. Burdah. Aku pakai ni. Dan aku ada satu lagi. Kain. Bukan jubah, kain. Dia kata, aku ada, ni tengok, aku pakai kain lah ni. Dan aku ada satu lagi kain. Padahal ada 2 helai je kain. 2 helai kain tu pun dia rasa dia kaya dah. Dia rasa dia dah cukup dah. Aku ada satu lagi kain untuk buat solat Jumaat. Dia kata, cukup lah tu. Dan aku ada seekor kambing untuk diperah susu. Kambing pun ada, susu pun ada. Kaya tu bagi dia. Bagi dia, dia kata dia rasa dia dah cukup dah. Dan seekor keldai untuk ditunggang. Mana ada kenderaan. Keldai pun ada. Padahal, kalau zaman dulu keldai ni macam ciput lah. Kan, kenderaan yang lemah lah sebab kedai bukan boleh lari laju. Kalau kira hebat ni orang ada kuda. Ada kuda, ada unta. Itu kira macam, kalau di zaman kita panggil kenderaan yang mewah lah. Kenderaan yang hebat. Kalau kedai ni macam kenderaan yang tak berapa hebat lah. Tapi itu pun dia kata, tengok, aku ada seekor kedai untuk ditunggang. Dah, okey. Bagi dia rasa puas lah. Dia rasa cukup dah. Dia rasa itu dah cukup. Dia kata, nikmat apa lagi yang lebih besar dari yang kita miliki ini? Ini semua ni, nikmat apa lagi besar, dia kata. Cukup dah kan? Aku ada kenderaan untuk aku tunggang. Aku ada nak makanan untuk aku makan. Aku ada kambing. Aku ada susunya untuk aku minum. Kan? Aku ada kain untuk aku pergi solat Jumaat. Dikira gitulah. Payah nak cari. Zaman lagi-lagi akhir zaman je ni. Mana nak cari? Macam Abu Zar ni. Kan? Saya silap ustaz-ustaz pun. Masuklah saya pun. Kan? Pun payah nak cari yang jenis sifat betul-betul macam Abu Zar Al-Ghifari ni. Tapi kita baca ni sebagai jadi teladan pada kita lah. Supaya cerminan. Ya Allah, kita rasa malu dengan sahabat. Ini sahabat Abu Zar Al-Ghifari. Bukanlah kita nak kata dia rendah tak. Tapi Abu Zar nak banding dengan sahabat yang paling rapat dengan Nabi. Macam Saidina Abu Bakar, Saidina Umar. Ni baru cerita Abu Zar. Tak dengar lagi cerita Saidina Abu Bakar, Saidina Umar. Tak dengar lagi cerita macam mana Nabi dalam kehidupan. Lagi dahsyat. Maknanya dari sini pun kita malu dah dengan Abu Zar. Apatah lagi dengan sahabat-sahabat yang lagi hebat. Dengan Nabi sendiri. Lagi kita malu. Pada suatu hari, ia duduk. Abu Zar ni lah, dia duduk. Dan menyampaikan sebuah hadis. Hafal hadis tak tu? Katanya, yang bermaksud hadis itu. Aku diberi wasiat oleh junjunganku. Junjunganku tu maksudnya Nabi lah. Rasulullah. Dengan 7 perkara. Maknanya Rasulullah pesan kat dia 7 benda. Dan dikongsikan 7 benda tu kat kita. Yang pertama, disuruhnya aku agar berbelas kasihan terhadap orang-orang miskin. Dan mendekatkan diri kepada mereka. Pertama, Rasulullah pesan kat dia, suruh ada rasa kasihan terhadap orang-orang miskin. Saya dengar satu ceramah daripada Ustaz Azhar Idrus. Baguslah dia kata. Kita jalan mana-mana, bukan. Ustaz Azhar ke Syekh Nuruddin. Saya tak ingat. Kata kita jalan, kadang kita musafir, kita berhenti R&R, kat tapah ke mana ke. Perasan tak? Kadang-kadang ada makcik-makcik duduk tepi kaki 5 tu. Dia jual kerepek, kerepek pisang ke apa ke. Kan? Sebungkus tu besar, dia jual RM10. Okey.
Syekh lah, saya ingat Syekh Nuruddin yang cerita. Syekh kata kita beli sebab kita kesian kat dia. Tengok dia berpanah-panah jual kerepek tu kan. Kita pun beli. Kita bayar RM10, kita ambil kerepek, kita bawa balik makan. Baik. Itu baik dah, kata Syekh. Tapi kalau kita nak jadi lebih baik, tu panggil ihsan. Kalau hasan, baik. Tapi kalau ihsan, terlebih baik. Allah lipatkan lagi gandaan pahala kita. Macam mana nak buat? Kata Syekh, kita bayar dia, kita beli kerepek tu, bayar RM10, kita ambil kerepek tu. Lepas tu kerepek tadi tu, kita hadiah balik kat dia. Maknanya kita beli tu dah tolong dia dah, satu pahala. Kita hadiah pula kat dia, itu pun satu lagi pahala. Kita bagi pula rezeki kat dia. Dua kali kita bagi rezeki. Satu rezeki sebab dia berniaga, satu lagi rezeki kita hadiahkan balik. Nak benda yang kita ada bagi kat dia. Itu lebih baik kata Syekh. Lagi menggembirakan hati dia. Nak? Padahal kita boleh je daripada awal kita bagi RM10, kita kata tak apalah saya tak nak ambil, awak ambil duit je. Boleh tak macam tu? Tapi itu tak orang cakap apa? Tak cukup lagi orang cakap apa, menggembirakan hati dia. Sebab tujuan dia berniaga, tujuan dia duduk situ memang dia nak berniaga, dia nak barang dia dibeli orang. Jadi kita laksanakan dulu kehendak hati dia, iaitu dengan membeli barang dia. Lepas tu kita hadiahkan dia balik. Itu lebih baik kata Syekh. Itu dipanggil ahsan, ihsan. Mana lebih baik. Gitu. Jadi disuruhnya pesan Nabi dekat Abu Zar, disuruhnya aku agar berbelas kasihan terhadap orang-orang miskin. Dia nampak orang-orang miskin, kita kesian. Timbul rasa kesian. Kita buatlah apa yang kita boleh tolong kepada dia. Tak boleh tolong banyak, tolong sikit. Apa yang kita boleh tolong. Ya tak? Contohlah kita nak, macam tadilah kerepek tadi. Katalah kita pun tak ada duit nak beli kerepek tu. Paling tidak, zaman sekarang apa kita boleh buat? Ambil gambar makcik tu, kan? Lepas tu kita viralkan dekat Facebook ke mana, tulis kat caption bawah tu, siapa-siapa yang singgah R&R ni, belilah kerepek kat makcik ni. Bagi dia viral. Nanti orang pun pergi cari makcik tu. Boleh. Itu pun juga dikira sedekah juga untuk kita tolong perniagaan dia. Kan? Itu juga dikira kita membantu dia belas kasihan. Kadang-kadang bukan orang betul, boleh jadi tak? Kadang-kadang malaikat, kita tak tahu. Ada pernah satu peristiwa, ada seorang dia cerita macam tu lah. Dia tengok makcik tu duduk pergi jalan macam tu, dia pun kesian. Kan? Dia beli dan dia bagi lagi duit. Dia beli, dia bagi lagi duit. Lepas tu dia rasa macam nak beli satu lagi lah. Dia baru selangkah dua dia jalan ke depan. Pusing balik belakang tak ada dah. Tapi kerepek ada kat tangan dia. Takkan cepat sangat makcik tu lari ke mana, hilang mana kan. Kadang-kadang benda macam tu boleh berlaku. Benda tu tak mustahil pun. Kalau manalah tahu Allah nak uji kita. Allah letakkan satu malaikat kat situ ke nak test kita. Kan? Orang lain tak nampak, kita je nampak. Mana nak tahu? Kadang-kadang macam tu. Sebab tu kita ni bila-bila masa saja boleh diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu hati-hati. Saya terkesan dengan satu ada orang share. Ini saja kita nak kongsi jugalah pagi-pagi ni kan. Ada orang share satu video ceramah dekat video tazkirah dekat dalam telefon ni. Ada satu zaman dulu, cerita ni sahih benar sungguh ataupun tidak saya tak pastilah, tapi cerita ni ada teladannya untuk kita. Jadi satu zaman dulu katanya ada seorang raja. Dan raja ni dia ada orang kanan dia, orang yang paling rapat dengan dia. Orang paling rapat dengan dia ni nama dia Syukri. Syukri ni bahasa Arab, bahasa Melayu maksudnya orang yang kuat bersyukurlah. Dan memang itu sifat orang tersebut. Memang suka bersyukur, kuat bersyukur. Jadi raja dengan orang kanan dia ni, raja ni dia ada satu hobi, iaitu hobi dia suka memburu. Jadi dia selalu pergi berdua lah dengan orang kanan dia ni. Masuk dalam hutan pergi memburu. Dan sifat Syukri ni, orang kanan dia ni, sikit-sikit Alhamdulillah. Sikit-sikit Alhamdulillah. Kan? Memang sifat dia macam tu. Mulut dia kumat kamit Alhamdulillah tu je. Dia memang suka bersyukur.
Jadi raja pun buru-buru tepat kena ke kijang. Syukri pun kata Alhamdulillah dapat kijang. Raja pun sukalah. Sebab tu masa nak tarik panah tu daripada daging kijang tu, masa nak tarik tu agaknya dia kuat sangat ke, tarik, mata panah tu terkena kat jari kelingking raja tu, menyebabkan jari dia sampai putus. Bila jari dia putus, si Syukri ni kata Alhamdulillah. Jari raja putus. Syukri kata Alhamdulillah. Sakit hati raja tu. Kata, jari aku putus, hang kata Alhamdulillah. Marah raja. Padahal dia dulu rapat sangat. Disebabkan peristiwa tu, dia jadi bergaduh dengan Syukri ni. Akhirnya, raja penjarakan si Syukri ni dekat istana. Dia kena penjara. Sebab disebut Alhamdulillah waktu jari raja terputus. Seolah-olah macam menyindir raja ke apa, raja terasa macam itulah. Sehingga kan, dia dipenjarakan. Akhirnya, hari-hari seterusnya, raja pergi memburu seorang diri. Sebab Syukri dah kena penjara. Jadi raja pun pergilah memburu seorang diri. Satu hari tu tengah pergi memburu, masuk hutan mana tak tahu, dalam sangat, terserempak dengan orang dalam hutan, orang yang hidup dalam hutan, orang suku asli kat dalam tu. Jenis orang dalam hutan tu pula jenis makan manusia. Jenis orang panggil apa, kanibal. Jadi mula-mula dia pelawa raja ni, ajak pergi kampung dia, dia bagi makan. Raja ni tak tahu yang rupa-rupanya raja ni nak jadi mangsa untuk dibakar, untuk dia buat penyembahan terhadap dewa penyembahan depa lah, orang suku asli kat dalam hutan. Akhirnya raja ni diikat. Baru nak start nak bakar, ada seorang daripada suku asli ni, dia perasan yang raja ni jari tak ada. Jari kelingking ni tak ada. Sebab kalau ikut peraturan mereka, nak sembah kepada dewa ni, mesti sembahan tu tidak cacat. Maknanya lengkap anggota badan. Tiba-tiba jari tak ada, maknanya cacat. Tak boleh buat. Tak boleh buat. Akhirnya dilepaskan raja ni. Raja ni pun larilah. Lari balik ke dia punya bandar dia. Balik ke istana. Kemudian raja ni cerita kepada Syukri. Syukri pun kata Alhamdulillah. Dan akhirnya raja rasa bersalah, takut-takut dia kena macam tu disebabkan dia penjarakan Syukri. Akhirnya bebaskan Syukri ni. Syukri pun bebas. Lepas bebas Syukri sebut lagi Alhamdulillah. Dia semua benda Alhamdulillah. Kan? Alhamdulillah. Kena penjara pun Alhamdulillah. Lepas tu akhirnya raja ni pun pelik. Syukri, kamu ni jari aku putus, kamu kata Alhamdulillah. Aku masukkan penjara pun, kamu kata Alhamdulillah. Aku bebaskan kamu kata Alhamdulillah. Kamu semua Alhamdulillah. Kata Syukri, iyalah. Tuanku syukur. Alhamdulillah. Jari tuanku putus kelingking. Dengan sebab jari putus kelingking itulah tuanku tak kena dimakan, tak kena bakar. Sebab jari tak cukup. Jadi orang cakap apa? Anggota tak cukup, cacat. Kan? Dan saya juga bersyukur pada Allah sebab saya dipenjarakan. Kerana tuanku, kalau andainya saya tak dipenjarakan, pasti saya pergi dengan tuanku memburu hari itu. Dan kalau saya pergi dengan tuanku, pasti saya yang dibakar. Tuanku tak. Sebab tuanku cacat. Jadi tak cukup. Saya sempurna. Maka saya yang kena bakar. Jadi nasib baik tuanku penjarakan saya. Sebab tu saya syukur saya dipenjarakan. Jadi apa teladan daripada kisah ni? Sentiasalah bersyukur dengan apa yang Allah kurniakan kepada kita. Kerana apa? Kerana kita tidak tahu apa yang Allah rancang untuk kita di masa depan. Kita tak tahu lepas ni nak jadi apa, esok nak jadi apa. Sebab tu kadang-kadang hari ni kita dapat satu benda yang kita rasa macam musibah. Tapi ianya nikmat untuk ke depan. Boleh jadi hari ni macam tadilah, raja tadi musibahnya jari putus. Tapi rupa-rupanya untuk nikmat esoknya supaya dia selamat daripada dibakar. Begitu juga si Syukri, pada asalnya nampak dia dipenjarakan. Seperti seolah-olah mudarat padanya sehingga dia dipenjarakan. Rupa-rupanya itulah nikmat dia sehingga dia selamat daripada dibakar pada hari-hari yang mendatang. Jadi itu bila saya dengar tu satu tamparan juga kepada diri sendiri. Yang selama ni kadang-kadang kita cepat mengeluh
dan cepat komplain bila sesuatu yang kita hajat atau kita buat tak dapat, tak jadi dan sebagainya. Yang sebenarnya rupa-rupanya Allah jadikan itu semua ada sesuatu nikmat yang lebih baik untuk kita ke depan. Sebab itulah kita kena didik dan ajar diri kita untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kita tidak tahu apa yang berlaku kat diri kita, tapi Allah lebih tahu apa yang berlaku pada diri kita. Dan kita kena selalulah bersangka baik dengan segala takdir dan ketentuan Allah. Kerana Allah itu Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Allah tu baik, bukan macam kita. Kan? Kalau kita lah mesti berkira-kira. Orang ni bukan baik sangat dengan aku, buat apa aku nak tolong dia, kita akan kira gitu. Tapi Allah, kita malas semayang ke, kita rajin semayang ke, Allah tetap tolong kita dalam kehidupan kita. Tak ke kita rasa malu kepada Allah. Benar? Jadi, sambung balik pada kitab kita. Jadi, pesan Rasulullah kepada Abu Zar, disuruhnya aku agar berbelas kasihan terhadap orang-orang miskin. Bukan setakat kesian, malah Rasulullah ajar Abu Zar untuk mendekatkan diri kepada mereka. Ini satu pesanan kepada kita jugalah. Supaya bila kita nampak ada orang miskin, kita rapat dengan dia. Kita kadang-kadang terbalik. Dengan orang kaya, kita rapat-rapat. Kita buat kawan. Tapi dengan orang miskin, kita buat lebih kurang. Kan? Jadi, kita kena ubahlah hari ni. Lepas ni, kalau nampak ada orang yang susah, orang itu lebih kita kawan dengan dia. Dekatkan diri dengan dia. Kan? Lepas tu kadang-kadang, macam Ustaz Mohtar sebut, kan? Dalam video tu saya tengok, kadang kat kawasan kita, masjid kita, kalau kita nampak ada orang macam baru datang, tengok pakai pun smart, terus kita tanya dia, dari mana adik? Kan? Tanya. Tapi kalau yang datang tu nampak lusuh aja, pakai baju Melayu pun butang tak cukup, kain blekat pun sengit aja, tak ada pun kita rasa nak tanya dia duduk mana, datang dari mana, tak ada. Kita buat tak heran je. Kan? Kita jadi macam memilih-milih orang. Jadi ubah. Kita raikan orang yang kita nampak susah miskin, inilah kita lebih raikan lagi. Tanya khabar dia, duduk mana. Sebab tu dalam majlis walimatul urus, ulama sampai pesan, beri amaran. Bila kita buat kenduri kendara, jangan membezakan antara orang kaya dengan orang miskin. Hukumnya haram dan majlis tu tak ada keberkatan langsung. Kalau kita buat macam tu. Kan? Melainkan kita buat meja VIP. Meja VIP tu tujuannya untuk tetamu pasangan kita punya apa orang panggil biras yang sebelah sana tu. Dia datang tempat kita. Tak apa kita layan dia sebagai tetamu. Kita letak di meja khas. Tak, ni meja khas ni sebab apa ni? Sebab Datuk D.O. Sebab yang ni. Sebab ini dia dia ni orang kaya sini. Bukan kira macam tu. Kenapa nak bezakan kaya miskin? Biarlah dia beratur pergi ambil buffet. Macam orang lain juga. Abang nak bagi khas pula kat dia meja khas. Orang yang membeza-bezakan orang kaya dengan miskin, nanti Allah akan membeza-bezakan dia juga nanti di hari akhirat. Lepas tu biar sama. Kalau betul nak ra'i, baik kita ra'i orang miskin daripada kita ra'i orang kaya. Orang kaya dia dah biasa, dah hidup dengan penuh macam tu. Hidup dihidangkan dengan meja khas. Dia dah biasa hidup macam tu. Dia pun tak heran kita buat dia macam tu. Sebab dia dah biasa. Malah dia makan pagi, makan tengah hari kat hotel 5 bintang tu normal dah bagi dia. Tapi kalau orang miskin, kita layan macam orang kaya, kejut dia. Silap-silap menangis dia. Terharu dia. Dia rasa macam dihargai sangat. Kan? Kita bentang kapet merah. Pada ayah haji kampung dia pakai kain blekat lusuh je. Jalan ke kapet merah. Silap-silap dia tak nak lalu. Dia kata, tak maulah saya. Saya segan lah. Sampai dia rasa macam tu. Dia kata, Ji, duduk meja VIP ni. Saya bukan VIP dah. Saya nak layan haji macam VIP hari ni. Menangis dia. Saya tengok Tahu dia kata, Allah, saya tak pernah orang layan saya macam ni. Dia kata. Baru dia akan hargai. Dia akan ingat kita sampai bila-bila. Dia hargai sungguh. Nak balik tu dia peluk kita. Sebab dia tak pernah rasa macam tu. Sebab tu orang miskin, bila dia dapat sesuatu, dia akan sayang sungguh-sungguh. Percaya tengok. Kita bagi kan. Kita bagi orang panggil apa, goodies, gift tu kan. Lepas nak balik kan kita bagi gift tu. Cuma kalau kita kan setengah orang dia buat macam dia beli yang itik angsa tu letak telur atas tu. Kan? Kalau kita bagi kat orang biasa-biasa ataupun orang yang ada duit, dia bukan heran sangat. Saya silap belum sampai rumah lagi daripada dia jalan kat parking kereta lagi dia buang dah itik tu dalam longkang.
Kan? Dia ambil telur, dia bawa balik. Dia bukan heran sangat benda ni. Tapi kalau orang miskin, dia bawa balik dengan angsa-angsa tu, itik tu. Dia bawa balik. Dia silakan kat rumah dia simpan. Kita datang rumah dia, ada lagi itik. Kita bagi masa kenduri tu. Haji simpan itik ni. Oh, tak apa lah nak buat hiasan. Saya nak beli, tak ada duit. Dia punya terharu dia tu. Hargai dia tu. Tu orang susah dia menghargai. Suatu Nabi suruh ra'i. Nabi suka duduk dengan orang miskin. Di zaman Nabi, dekat Masjid Nabawi, sampai sekarang masih lagi ada tempat tu. Cuma kita dah susah nak masuk dah sekarang ni. Sebab dikawal ketat dah sekarang kan. Di Masjid Nabawi, di belakang makamnya Nabi. Di belakang makam Nabi tu ada satu tempat, lantai dia tinggi lebih kurang sekaki daripada lantai biasa. Dia tinggi sikit macam stage, macam pentas. Kat situ disebut sebagai tempat ahli sufah. Ahli sufah ni siapa? Mereka hidup di zaman Nabi, mereka ni tak ada rumah. Pakaian pun kadang-kadang cukup-cukup aja. Mereka tak ada rumah, mereka orang miskin. Mereka orang susah. Jadi bila tak ada rumah, Nabi bagi mereka duduk di belakang masjid. Itu tempat duduk mereka kat belakang Masjid Nabawi. Sehingga kan orang nak ingat golongan ahli sufah ni, mereka letakkan satu tempat yang agak tinggi sikit. Macam stage kat belakang Masjid Nabawi. Masih lagi ada sampai hari ni. Itulah tempat ahli sufah. Mereka orang susah, mereka tidur di masjid. Dan sifat inilah golongan tabligh ikut. Bila pergi mana-mana masjid, dia akan tidur kat belakang masjid. Untuk merasai jiwa macam mana orang susah. Sekali-sekala kita kena test diri kita. Letakkan diri kita ni kat tempat yang susah. Kan? Ada sekali tu saya baru balik daripada Labuan. Kereta semua kat sini. Dan telefon sahabat-sahabat dekat pondok, semua masing-masing sibuk, tak dapat nak ambil saya turun daripada KLIA tu. Tak ada siapa boleh nak ambil. Saya dengan Burhan masa tu. Saya kata tak apa Burhan, kita naik bas, kita tak pernah naik bas. Selalu naik kereta je, sekali-sekali naik bas tengok. Kan? Kelang kabut, nak pergi cari tiket, lari sana, lari sini. Dalam hati barulah tersentak hati saya rasa. Macam ni agaknya orang susah tak ada kereta. Baru tahu kita rasa susah macam mana. So sekali-sekali kita kena jadi macam tu, kena buat macam tu. Baru kita menghargai apa yang nikmat Allah beri. Baru kita rasa syukurnya, nasib baik Allah engkau bagi aku rezeki gini. Kalau tidak, aku pun rasa susah macam ni. Baru merasai kehidupan orang yang susah. Itu pun baru sikit je. Ada orang bukan zakat ni, kata naik bas pun kadang tak mampu juga. Ada lagi dahsyat daripada tu. Itu lagi susah. Kan? Sekali-sekali bawa kotak tidur kat tepi jalan. Nampak? Berani tak ni? Orang kata buang kebiat ke apa dia ni. Rumah dia tidur kotak dia tu. Try rasa tengok. Orang hina tak hina kita. Jalan tepi jalan, orang hina kita. Kan? Rasa macam mana? Allahu Akbar. Tu. Baru kita timbul rasa syukur, ya Allah, syukur atas nikmat Allah beri. Sebab tu, Nabi pesan ke Abu Zar, berkawanlah, ada kesian dengan orang miskin dan dekatkan diri dengan mereka. Disuruhnya aku melihat orang berada di bawahku. Nampak? Nabi ajar macam tu. Jangan tengok orang atas kita, tapi tengok orang di bawah kita. Kalau kita rasa kita susah, tengok orang yang lagi susah. Bukan tengok orang lagi senang. Bila kita tengok orang lagi senang, memang kita rasa kita macam susah sangat dah. Itu yang kita mengeluh. Allah, kenapalah hidup aku susah sangat. Padahal sebab kita tengok orang lain senang. Cuba kita tengok orang yang lagi susah daripada kita. Silap kita pula tak rasa susah. Allah, tengok dia lagi susah daripada aku. Aku kira okey lagi. Timbul balik rasa syukur. Ini macam kita tengok. Kita anjurkan suruh boikot barang-barang yang menyokong produk-produk Israel ni, apa semua ni. Kan? Contoh macam ni lah, makanan-makanan segera ni. Lepas tu ada pula yang komen kata, mereka ni kerja cari duit, mereka ni orang susah apa semua, kerja, orang kita juga yang kerja situ. Janganlah boikot, nanti mereka nak kerja apa. Lah saya jawab, kerja bukannya satu aja rezeki atas muka bumi ni. Kerja berlambak lagi ada kerja. Kamu fikir kalau dia berhenti kerja ataupun dia punya kedai tu tutup sampai dia tak ada kerja, dia baru tak ada kerja, tapi dia balik rumah, dia boleh makan lagi nasi. Dia ada lagi katil untuk dia tidur di dalam bilik rumah dia. Tapi bayangkan sahabat-sahabat saudara kita di Palestin. Nak tidur atas katil pun tak ada, atas pasir. Nak makan apa? Makanan pun tak ada, elektrik tak ada, air tak ada. Kamu fikir dia berhenti kerja tu dah cukup susah. Ni lagi susah daripada apa yang kamu tanggung.
Itu kita kena pandang orang lebih susah. Jangan pandang kesusahan kita saja. Orang yang lebih susah tu. Kita baru kena berhenti kerja je. Dah boleh cari kerja lain. Kalau dia tutup sekalipun, tak apa masalah. Yang ni nak kerja apa? Kerja pun tak ada. Orang Palestin nak kerja apa ni? Kerja pun tak ada. Bangunan habis semua kena bom. Kata nak kerja. Nak makan pun tak ada makanan. Fikir dia punya seorang dia susah. Sebab tu Nabi ajar melihat orang di bawah kita. Jangan melihat orang di atas kita. Dan bukan orang yang berada di atasku, kata dia. Disuruhnya aku agar tidak meminta sesuatu kepada orang lain. Yang ni juga apa yang diajar oleh guru kami kepada kami. Ajar jangan suka meminta-minta pada orang. Bila kita meminta-minta pada orang, kita akan jadi bergantung dengan orang. Kita jadi bergantung dengan makhluk. Bila kita jadi bergantung dengan makhluk, kita harap kat dia. Tiba-tiba dia tak memberi harapan kepada kita. Kita jadi kecewa, kita jadi marah. Itu yang selalu berlaku. Jadi akhirnya kita stres, kita down dan sebagainya. Tapi kalau kita usaha sendiri, ikhtiar sendiri, orang tu nak bagi, tak bagi, bagi kita terima, tak bagi lantak, kita sikit tak heran. Hati kita tak stres, hati kita tak ada mengharap pada dia. Nak bagi, tak nak bagi, sudah, kita bebas. Kita tak tergantung pada dia. Ini yang berlaku zaman hari ini ni. Dan banyak daripada kita ni suka bergantung dengan orang-orang kaya lah, orang-orang politik, orang-orang kerajaan. Dan bergantung sana, bergantung sini. Tetapi bila dia tak bagi apa yang kita hajatkan sangat, kita jadi stres, kita tekanan, kita marah, gitu-gitu. Sebab apa? Sebab kita bergantung dengan makhluk, bergantunglah dengan Allah. Kerana Allah tak pernah mengecewakan kita. Tapi kita yang selalu mengecewakan Allah. Allah tak pernah pinggirkan kita. Tapi kita yang selalu meminggirkan Allah. Mintalah pada Allah, bergantung dengan Allah. Usaha dengan tangan kita sendiri, ikhtiar, cari rezeki dan sebagainya. Dengan minta pergantungan pada Allah. Moga-moga Allah murahkan rezeki kita. Kan? Ada soal dia nak bagi, kita terima. Dia tak bagi, kita sikit pun tak heran. Barulah kita tak bergantung dengan dia. Baru kita tak jadi berharap kepada makhluk. Yang kita harap hanya kepada Allah. Itu yang kita lafazkan dalam suratul Fatihah. 17 kali kita baca setiap hari. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya engkau kami sembah dan hanya engkau kami memohon pertolongan. Maksud pertolongan tu artinya tempat kita berharap. Hanya kepada Allah. Baik. Lagi kata Nabi, pesan Nabi ke Abu Zar. Disuruhnya aku mengatakan yang hak walaupun pahit. Kulil haq walau kana murran. Cakap sesuatu benda yang benar. Walaupun ianya pahit, maksud pahit. Orang marah, orang benci, orang kata. Biarlah orang nak kata. Tapi apa yang kita katakan itu adalah suatu benda yang benar. Untuk disampaikan. Jangan kita fikir apa orang nak kata. Tapi fikir apa Tuhan nak kata kat kita. Itu sepatutnya. Kita sibuk memikirkan soal orang. Sebab tu dikhawatiri, takut-takut. Kita bukan menyembah Allah. Tapi kita menyembah makhluk. Sebab apa saja kita buat, nanti kan orang kata apa. Nanti orang kata apa. Kita duk sibuk mikir tilikan manusia. Bukan tilikan Allah. Jadi siapa yang kamu sembah? Kalau begitu. Dan lagi pesan Nabi lagi kepada Abu Zar. Disuruhnya aku agar dalam menjalankan agama Allah. Nabi suruh dia menggerakkan, menjalankan agama Allah. Tuan-tuan, apa saja kita buat, walaupun kerja kita kerja urusan dunia, tapi kita sebagai seorang Islam, biar ada selit matlamat kehidupan kita tu untuk Islam. Buatlah kerja apa pun, walaupun kerja kita ni kerja bahagian dunia. Tak kira lah, contoh kita jadi cikgu matematik, kan cikgu pendidikan agama Islam. Walaupun cikgu matematik, tapi selitkan matlamat Islam di dalamnya. Contoh, saya nak didik anak murid saya pandai dalam matematik, supaya dia lahir cendekiawan Islam yang alim dalam ilmu matematik. Contoh. Walaupun bahagian dunia. Kerja TNB bahagian pasang wire elektrik je. Tapi kita niatkan matlamat Islam dalam dia. Supaya saya buat kerja ni, sambung-sambung elektrik ni, supaya elektrik ni sampai ke rumah-rumah Allah. Sampai ke masjid-masjid. Orang boleh solat berjemaah. Orang boleh buat kuliah. Dengan jalan yang lancar. Biar ada bahagian matlamat akhirat, matlamat Islam dalam dia. Barulah kerja buat kita tu semua jadi ibadah. Semua dapat pahala. Walaupun kita bukan ustaz, kita bukan ulama, kita bukan tok guru, tapi kita buat bahagian kerja-kerja dunia, tapi ada matlamat agama di dalamnya. Itu yang
dipesankan Nabi pada Abu Zar. Dan bila kamu menjalankan kerja-kerja agama ini, kata Nabi, tidak takut celaan orang. Jangan kamu takut dengan celaan manusia. Tak usah kamu takut. Saya berlaku kat diri saya sendirilah. Saya kongsi-kongsikan. Kita baca hadis Nabi. Satu ceramah tu kita baca hadis Nabi. Nabi kata dalam hadis tersebut, satu zaman nanti, semua orang bukan Islam ni, mereka yang kafir ni, akan mengerumuni kamu, yakni orang Islam. Mereka semua akan serbu kat kamu. Seperti mana kata Nabi, macam satu makanan yang sedikit dalam satu talam, orang semua berebut nak makan tu. Kalau orang sampai 100 orang, ada seekor ayam je atas satu talam. Tapi yang nak makan 100 orang. Agak jadi macam mana ayam. Hancur, pakat berebut semua. Ini nak makan, ni makan, berebut. Macam itulah suasananya kata Nabi, akhir zaman, kamu ni sedikit, tapi musuh-musuh kamu keliling. Kanan, kiri, depan, belakang, semua nak terkam kamu. Bila saya baca hadis tu, saya hurailah, saya bagi contoh. Memang sungguh berlaku. Di India, saudara-saudara se-Islam kita dibantai. Di selatan Thailand, di mana dekat masjid Krisik tu. Saudara se-Islam kita tengah solat berjemaah ni, dia datang daripada belakang, tembak dengan machine gun, habis mati semua. Tembak gerrok gitu. Sampai hari ni, dekat dinding tu ada kesan tembakan, lubang-lubang masih lagi ada. Kan? Sejarah tak boleh dinafikan. Apa yang berlaku di Takbai, jangan kita lupa peristiwa Takbai. Pengumuman di Patani. Saya ada jumpa satu orang baba. Dia biasa baru nak keluar rumah, datang satu motor tembak tepat kat dia. Terkena badan dia, tapi alhamdulillah dia masih hidup. Dapat keluarkan balik peluru tu. Tapi pengalaman dia ditembak. Dia rasa, dia kata, pernah berlaku peristiwa tu. Dan umat Islam kita dimusuhi. Bukan sedikit, ramai. Apa yang berlaku di Ambon, di belah Indonesia. Jangan kita lupa. Malah dalam negara kita sendiri, jangan kita lupa peristiwa 13 Mei. Bukan kita nak bangkitkan isu perkauman dan sebagainya. Tapi jangan sampai kita lupa sejarah. Jangan sampai kita lupa apa yang pernah berlaku kepada umat Islam, kepada saudara se-Islam kita. Kerana kita kena letakkan umat Islam adalah keluarga kita. Keluarga kita. Walaupun kita tak kenal dia siapa, tapi bila dia mengucap syahadah yang sama dengan kita, dialah adik-beradik kita. Dia abang adik kita, saudara kita se-Islam. Dan mereka dihenyak dan sebagainya. Dibuat macam-macam. Sebab tu kita kena tegakkan. Jadi saya cerita macam tu. Ada orang cut video tu daripada huraian saya 1 jam jadi seminit lebih saja. Akhirnya bila video tu di-cut, bila buka je video tu, terus saya bantai orang India, orang Hindu, orang Buddha, terus kepada saya sebut Hindu tu. Padahal saya hurai panjang. Sebab apa saya cerita benda tu? Akhirnya jadi viral, kecoh. Saya ni seolah-olah nak orang cakap apa, mencetuskan isu perkauman lah apa semuanya. Sampaikan mereka buat report polis. Dengan kata nak cecah sampai 3,000 report seluruh Malaysia. Mereka buat. Kan? Bila jadi macam tu, mula-mula kita down juga. Kita rasa macam, aku ni salah ke? Yang paling saya takut masa tu, adakah perbuatan saya tu memalukan kerja-kerja agama ni? Tapi saya lihat tak ada satu orang tok guru ataupun ulama yang cemoh saya atau kritik saya. Tapi yang ada kritik semua daripada belah sana. Kalau orang Islam pun yang munafik lah. Kan? Mereka yang tak suka pada Islam, menghina-hina, kutuk. Kami dapat panggilan telefon, mesej, ancaman bunuh pun ada, ugut macam-macam. Sampaikan polis terpaksa ambil jaga, ada SB untuk ikut dan sebagainya. Untuk nak pantau keadaan. Akhirnya mula-mula down juga. Lah kali saya pergi jumpa tok guru saya. Saya ceritalah apa yang berlaku. Kan? Tok guru saya tanya satu soalan yang membukakan balik hati saya. Dia kata, hadis ni kira hadis popular tak? Ramai ustaz-ustaz baca hadis ni. Dan ramai ustaz-ustaz hurai macam kamu hurai juga. Cuma satu je persoalan. Kenapa dalam ramai-ramai ustaz yang baca hadis ni, yang hurai hadis ni, kamu yang kena? Saya pun terdiam. Saya tanya balik tu, kenapa tu guru? Kerana Allah memilih kamu. Kamu tengok sunnah perjuangan daripada zaman Nabi Adam sampailah Nabi kita, Nabi Muhammad SAW dan juga para sahabat.
ada tak di antara mereka yang berdakwah, dakwahnya santai, dakwahnya senang-senang, dakwahnya sonok-sonok, dakwahnya rilek-rilek, sehingga kan tak ada ancaman, tak ada ugutan. Adakah mereka begitu? Saya kata tak, Tok Guru. Nabi-nabi kena cemoh, nabi-nabi kena, ada yang dibunuh pun ada, sahabat-sahabat macam-macam kena. Karena tu, itu menunjukkan jalan kamu betul, kata Tok Guru. Inilah perjuangan, inilah dakwah. Jadi kamu jangan takut dengan celaan manusia. Ni bila saya baca ni saya teringat pesan guru saya. Bila kita menjalankan perjuangan agama, pasti kita akan menghadapi musuh. Bukan kita mencari musuh. Kita pun tak nak bermusuh dengan siapa-siapa. Tapi bila kita tegakkan kebenaran, pasti ada yang nak membengkokkannya. Itu memang sunnatullah. Itu memang jalan dia. Jadi apa saja kita buat untuk jalan agama, jangan takut dengan celaan manusia, celaan orang. Macam sahabat-sahabat kita kat sini berjuang habis-habisan cari dana, nak kembangkan, nak buat sekolah, nak kembangkan masjid ni, cari dana, tebal muka pergi minta kat orang sana, minta orang sini. Dalam duk sibuk mencari dana, ada ke orang kata ke dia? Orang kata gitu, kata gini. Terus saya takutlah dengan celaan manusia. Dia kata bukan boleh bagi apa pun kat kita. Ya, kalau dalam dia kata dia bagi kat duit, orang boleh tahan kira. Ni apa pun tak ada, jadi tak usah layan, biar ke dia. Jadi suatu pesan Nabi pada Abu Zar, dalam kamu menjalankan agama Allah, jangan takut, tidak takut dengan celaan orang. Dan disuruhnya lagi, Nabi suruh pada Abu Zar agar memperbanyak menyebut la haula wala quwata illa billah. Ini juga kita boleh ambil sebagai satu amalan. Kalau kita dalam kesusahan atau kita dalam musibah, kita tengah stres dan sebagainya, bacalah la haula wala quwata illa billah. Apa maksud dia? Tidak ada daya dan tidak ada kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah. Supaya kita nampak masalah yang kita hadapi, tak ada siapa boleh tolong, tak ada siapa boleh bantu kita melainkan dengan Allah. Tempat kita bergantung harap. Dan kalau kita berjaya sekalipun, kita sebutlah juga la haula wala quwata illa billah, supaya kita nampak kejayaan kita bukan daripada usaha kita semata-mata, tapi kejayaan itu datang daripada kekuatan dan pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah dalam jawab azan, bila sampai kat hayya 'ala solah dan hayya 'alal falah, maka kita tak ulang balik ayat tu. Tapi kalau yang lain kita ulang, Allahu akbar, kita jawab Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah pun kita jawab yang sama juga. Tapi bila sampai hayya 'ala solah, kita jawab la haula wala quwata illa billah. Sebab apa? Ulama bahas, ulama jawab balik. Ini kerana bila disebut hayya 'ala solah, marilah semayang, kita nampak kita boleh datang solat ni, boleh solat berjemaah di masjid, kita boleh mendirikan solat, itu sebab dengan pertolongan Allah. Kalau Allah tak tolong, kita pun tak boleh semayang, kita pun tak bangkit. Silat-silat kita pun tidur berdengkur saja kat rumah, macam orang yang lain yang tak bangkit juga. Kan? Begitu juga dengan hayya 'alal falah, marilah menuju kepada kejayaan, supaya kita nampak kejayaan yang kita kecapi bukan daripada kita, tapi daripada pertolongan Allah. Maka kita sebutlah la haula wala quwata illa billah. Jadi cukup sekadar tu dulu. Dan kita berhenti dekat cikgu jalan tanda. Sesungguhnya ia hidup menjalani wasiat itu. Tak habis lagi cerita Abu Zar. Panjang cerita Abu Zar ni. Sebab dia antara sahabat yang hebat, yang boleh kita ambil teladan dan mencontohi dia, insya-Allah. Jadi cukup sekadar tu pada tazkirah ataupun kuliah kita pada pagi ini. Moga-moga pesan memesan ini sama-sama kita dapat mengamalkannya dalam kehidupan kita, sehingga kehidupan kita ini adalah kehidupan yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Hidup ni kita nakkan reda je. Kalau Allah reda kita, kan, maka alamatnya pasti Allah tempatkan kita dalam syurganya, insya-Allah. Jadi cukup sekadar tu. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma taqabbal minna salatana wa du'aana innaka antas samiul alim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'al dinana dinan nabi
Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa islamana islamal muslimin wa imanana imanal mu'minin wa salatana salatal khashiin wa a'malana a'malas salihin wa niyatana niyatal mukhlisin wa dhunubana ya Allah dhunubal mustaghfirin wa hayatana hayatal ulama wa mautana bimautis syuhada wa dikinal jannata ma'al anbiya'i alaihimus salatu wassalam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Takbir.